Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa khabar anda di rumah ataupun di mana saja berada yang tetap bersama kami, setia bersama kami hari-hari. Betul tak, John? Apa khabar, John? Sehat, John? Sehat. Wan Ali, apa khabar? Sehat Selamat saja. pagi. Hari ini makin sehat sebab kita akan bersama dengan orang yang akan bagi tahu kita tentang permakanan. Betul. Itu antara salah satu topik kita, John. Betul. Tapi hari ini, seperti biasa, hari Rabu, 18 Ogos 2021 bersamaan 9 Muharram 1443 Hijriah, bersiaran secara langsung di TVS 122 Astro dan juga MyTV. Juga kita bersiaran di mana, John? Di Facebook TVS dan juga Facebook Sejahtera Asia. Jadi bolehlah hantarkan komen, bolehlah berinteraksi dengan kita. Betul. Nanti kita bacakan. Ataupun kita juga boleh balas. Sebab sekarang kan semua teknologi moden di hujung jari sahaja. Hujung jari je, John. Betul tak? je. Semuanya mudah di hujung jari. Hujung jari. Hujung jari, betul. Dan juga tadi Wan Alif katakan antara topik kita adalah mengenai makanan. Makanan. Piramid makanan 2020. Piramid makanan yang baru. Jangan kata apa kata orang perancangan ataupun iktizam aja ada tahun baru 2021. Piramid makanan pun ada. Makanan pun baru. Jangan sebarang makan, jangan sebarang ambil makan. Semangat dia hari ini. Mana tahu dapat kurus kan tahun depan. Ya, jadi kita akan mengupas lebihlah sebentar saja lagi bersama dengan saudara Mackendy Manggis, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Batu Kawah. Dan topik yang kedua mengenai keadaan kulit manusia. Keadaan kulit. Kulit tangan, kulit kat muka. Sebab kita juga seorang pakar yang akan membicarakan, yang akan mengupas lebih mengenai topik keadaan kulit manusia bersama dengan Dr. Ruth Ling, pakar perundang dermatologi dan pakar bedah laser Borneo Medical Center. Ya, bicara tentang kulit ni, John, macam-macam ya. Kalau orang tu sakit kulit, memang perlu pergi ke klinik kulit. Betul, tapi kalau orang tu sakit hati macam mana, John? Sakit hati. Yes, tahulah. Lalu Pergilah pakai hati, John. Baik, jadi tanpa meninggalkan masa, kita masuk teruslah topik kita yang pertama, iaitu mengenai piramid makanan 2020 panduan pemakanan harian. Anda bersama dengan Mackendy Manggis, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Batu Kawah. Mackendy, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Apa sihat? khabar lagi, John? Bagus, sehat. Dah makan? Pagi tu dah makan. Dah makan? Dah sempat makan. John dah makan? Belum. Belum makan. Masih Ini bahaya lapar. ni. Ini Breakfast bahaya. ya penting ya. Penting ke, John? Lepas tu baru makan. Okey, Lepas okey. lepas ni. Okey. So, hari tu mungkin apa kata orang tu hari cukup bertuah bagi kita. Sebab dalam kita bertempuh PKP dan sebagainya, ada yang work from home, ada yang terpaksa duduk di rumah lama-lama yang pastinya akan membina berat badan yang lebih. Betul, sebab aktiviti terhad. Aktiviti terhad, duduk di rumah, kerja dari rumah. Sekolah pun dekat rumah. Betul. Semuanya PDBR kat rumah. Tapi hari ini kita nak bicara tentang piramid makanan Malaysia 2020. Okey. Teruskan kepada situasi piramid makanan yang seperti yang diwar-warkan dalam kita punya kitaran hidup. Kitaran hidupan kita. Okey, selamat pagi Selamat John pagi. dan Wan dan semua para penonton yang menonton siaran pada hari ini. Sebenarnya piramid makanan Malaysia ini bukanlah sesuatu yang barulah di negara kita lah. Okey. Kalau tak silap saya di negara kita ini kita sudah ada 3 versi piramid makanan Malaysia. Okey, sejak tahun 1999, the first one, sebelum kita buat Saya Makan Balik pada tahun 2010. Dan yang paling baru, Saya Makan pada tahun 2020. Yang mana baru saja dilancarkan pada awal tahun ini tadilah. Jadi sebenarnya hari ini kita nak share sikitlah berkenaan dengan apa yang kita boleh belajar ataupun apakah perubahan-perubahan yang kita boleh lihat dalam piramid makanan Malaysia yang terbaru ini. Betul. Okey, saya rasa mungkin John dengan Wan pernah dengar pasal piramid makanan Malaysia. Pernah. Mungkin di ceramah-ceramah kesihatan. Semenjak dari bangku sekolah Di sekolah, lagi. betul. Sebab Dalam memang- buku teks kita memang ada piramid makanan. Ya. Okey, jadi hari ini saya rasa sesuatu macam kita tengok ni sebagai ulang kaji lah. Ya, betul. Orang ramai pun dah tahu. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya piramid makanan Malaysia ini. Okey, sebenarnya piramid makanan Malaysia ini adalah satu tool, satu terjemahan dalam bentuk visual yang mudah lah. Okey, apa fungsi dia? Dia berfungsi untuk memberi panduan kepada kita dalam menentukan jenis makanan, apa kita nak makan. Betul. Dan berapa kuantiti makanan yang kita perlu ambil setiap hari lah. Ya. Mengikut kumpulan makanan. Sebenarnya makanan yang kita makan setiap hari tu, nya boleh digroup dalam kumpulan. Kumpulan makanan. Jadi kalau kita nak makan secara sehat, salah satu benda yang kita kena pastikan adalah makan secara seimbang lah. Ya. Okey. Makan seimbang tu bermaksud kombinasi kepada
pelbagai jenis makanan. Okey, yang kita perlu makan sebab ada wujudnya makanan yang makanan tunggal yang boleh membekalkan semua zat makanan untuk badan kita lah. Jadi kita mesti makan kombinasi. Makan sikit nasi, makan sayur, itulah kumpulan-kumpulan yang kita mesti ambil dalam jumlah yang betul. Ni saya nak tanya sedikit tentang pengambilan sedikit-sedikit tu adalah adakah ada sukatan? Ya, itulah tugas ataupun fungsi piramid makanan Malaysia. Kita akan jelaskan sebentar lagi macam mana apa maksud sajian-sajian dalam piramid makanan Malaysia lah. Berbalik pada bentuk piramid nama dah piramid, memang dalam bentuk piramid lah. Dan dalam piramid ini sebenarnya menggabungkan 5 kumpulan makanan. 5 kumpulan makanan dalam 4 aras piramid makanan. Maksudnya dalam piramid ada 4 tingkat lah, 4 level, 4 aras dan 5 kumpulan makanan ini diletakkan di dalam 4 aras tersebut. Jadi bila kita tengok shape, bila kita dah bagikan kepada aras-aras, secara visualnya kita tengok, semestinya aras yang paling bawah, iaitu dasar piramid itu, nampak lebih besar lah. Betul. Dan bila kita makin naik, dia nampak lebih kecil. Jadi ini sebenarnya kita nak memberi gambaran yang mudah lah kepada individu ataupun orang ramai untuk ambil makanan paling banyak dekat bahagian dasar piramid. Dan kemudian kita akan ambil yang paling sedikit dekat bahagian atas sekali. Di mana yang tertera di kaca TV sekarang, iaitu piramid makanan 20-20 yang barulah kira ditambah baik. Paling banyak ada saya tengok buah-buahan lah. Buah-buahan. Ada rambutan pun ada. Rambutan. Rambutan saya tengok dalam ni buah-buahan tak ada durian pun. Sebenarnya kita ada memang kita tak letakkan dalam ini, tapi kita ada sukatan lah. Sukatan untuk sajian buah durian lah. Buah durian ya. Okey, jadi saya nak terangkan sikitlah. Jadi selepas kita, macam saya cakap tadi, kita ada 5 kumpulan makanan yang dibahagi kepada dalam 4 aras. Jadi aras pertama dalam piramid makanan Malaysia yang terbaru, kita sudah letakkan kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi berapa banyak kena makan satu hari? Kalau ikutkan kepada sayur-sayuran, kita kena makan sekurang-kurangnya 3 sajian satu hari. 3 sajian. 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan. Okey. Jadi tapi saya rasa mungkin orang awam perlu tahu apa maksud sajian tersebut. Nanti kita akan kupas lagi lah. Kita naik lagi sikit aras yang kedua dalam piramid makanan Malaysia, kita letakkan sumber nasi. Nasi bijirin. Produk makanan berasaskan bijirin penuh dan juga ubi-ubian. Ubi-ubian. Dan di sini kita sarankan pengambilan sajian sebanyak 3 hingga 5 sajian sehari. 3 hingga 5 sajian sehari. Jadi kita mesti fahamlah satu sajian nasi itu berapa banyak nasi. Nanti kita akan jelaskan lagi. Kita naik sikit lagi aras yang ketiga. Dalam aras ketiga ini kita ada 2 kumpulan makanan. 2 kumpulan makanan. Jadi yang pertama, kumpulan yang ketiga adalah ikan, ayam, telur, daging dan juga kekacang, legium. Dan kawan dia sebelah tu, jirannya sebelah adalah kumpulan susu dan produk tenusu. Produk tenusu jadi kita ini basically sumber protein lah. Tinggi kandungan sumber protein. Dan yang paling atas sekali di puncak piramid kita ada saiz yang paling kecil. Saiz yang paling kecil maksudnya kena ambil paling sedikit, iaitu kumpulan lemak, minyak, gula dan garam. Santan sebagainya lah. Santan dan sebagainya semua dimasukkan dalam puncak piramid tersebut. Kurangkan gula, kurangkan masin dalam makanan dan masakan. Betul. Sebab itulah. Jadi kita pun nak tahu jugalah itu merupakan antara perbezaan piramid makanan sekarang. Kenapa sebenarnya mungkin pihak KKM menukar piramid makanan ini? Baik, sebenarnya untuk pengetahuan John dengan Wan, kita punya piramid makanan Malaysia yang terbaru ini adalah semakan semula daripada piramid makanan Malaysia tahun 2010. Kita ambil masa 10 tahun. Dah 10 tahun dah. 10 tahun. Yang the first edition untuk piramid makanan Malaysia juga adalah tahun 1999. 10 tahun juga. Kenapa kita tukar? Sebab kita lihat kita mengambil kira status penduduk Malaysia. Kita tengok corak pemakanan rakyat, kita tengok peningkatan masalah penyakit tidak berjangkit. Macam COVID berjangkit. Jadi kalau masalah yang tidak berjangkit ni seperti kencing manis, darah tinggi kolesterol dan juga kita ada perubahan dari segi saranan pengambilan nutrien sehari. Sebab itu bila kita menilai semua ini, kita lihat bahagian pemakanan KKM melihat
ada keperluan untuk kita mengubah sedikit ataupun membuat perubahan dari segi piramid makanan Malaysia mengikut situasi sekarang lah. Kiranya kita buat penambahbaikan lah. Penambahbaikan mengikut masa semasa. Betul. Masa ke semasa. Betul. Dan penambahbaikan ini John amat penting sebab apa? Sebab mungkin KKM ada laporan tentang peningkatan penyakit ni. Jadi perubahan untuk piramid makanan 2020 perlu. Diketahui oleh semua golongan masyarakat, tak kira kecil, besar, tua, muda kan. Tetapi selepas ni kita masih lagi bersama dengan pakar pemakanan kita. Tapi jangan ke mana-mana. Stay bersama kami di Sejahtera Asia kembali selepas ini. Kembali bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasihlah kita ucapkan kepada mereka yang masih lagi setia bersama dengan kita. Kita masih pagi lagi. Yang baru bangun, selamat pagi kami ucapkan. Tapi yang penting jangan lupa breakfast. Betul tak John? Betul. Itu pesanan pakar pemakanan kita pada hari ini. Dari tadi breakfast. Lapar kah? Biasalah, laparlah ni. Baik, jadi kita masih lagi dalam topik Piramid Makanan Malaysia 2020, panduan pengambilan makanan harian anda bersama dengan Encik Mackendy Manggis, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Batu Kawah Kuching. Baik, Encik Mackendy, mungkin kita nak tahu juga apa perbezaan piramid makanan yang dulu dan juga piramid makanan yang terbaru ini. Baik, John. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi lah, piramid makanan 2020 ini adalah semakan semula kepada piramid makanan 2010. Jadi kalau kita nak buat perbandingan ni, paling senang kita tengok dua piramid ini diletakkan sebelah menyebelah. Paling senang kalau kita nak buat perbezaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, perbezaan pertama yang paling ketara adalah di mana letaknya kumpulan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau kita tengok kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam piramid makanan Malaysia yang terbaru, diletakkan di bahagian dasar piramid, aras pertama. Ya, aras pertama. Seperti yang tertera di kaca TV ya. Ya, sekarang ya. Jadi kalau kita tengok, kalau kita bandingkan dengan tahun 2010, piramid makanan 2010 meletakkan sayur-sayuran dan buah-buahan di aras yang kedua. Di tempat yang kedua. Ya, tempat yang kedua. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita nak sampaikan kepada orang ramai adalah kita nak pastikan, kita nak galakkan orang Malaysia makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan, ya betul. Sebab hasil daripada tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan yang terbaru tahun 2019 mendapati 95% rakyat Malaysia ini tidak mengambil sayur dan buah mengikut saranan yang kita telah berikan. Sedangkan sebenarnya orang awam tahu bahawa sayur-sayuran dan buah-buahan ini membekalkan vitamin, mineral yang baik untuk badan kita, untuk meningkatkan keupayaan badan kita melawan penyakit lah. Lagi-lagi di musim-musim pandemik seperti ini. Jadi kita nak galakkan orang ramai makan lebih banyak buah dan sayur-sayuran. Ni saya nak tanya, apabila perbezaan ini macam bijirin ini dinaikkan pada tahap 2 untuk piramid makanan 2020, adakah bijirin ataupun faktor-faktor daripada nasi bijirin dan sebagainya penyumbang kepada peningkatan penyakit ke zaman sekarang ni? Ya. Sebenarnya bila kita lihat pengambilan terlalu banyak karbohidrat. Karbohidrat ni seperti nasi, mi, roti dan sebagainya. Kita lihat kesan terhadap berat badan itu adalah sangat tinggi. Maksudnya kalau kita makan nasi terlalu banyak, ini meningkatkan pengambilan kalori kita seharian. Jadi sebab itu kita nak galakkan orang Malaysia kurang sikit makan nasi. Sebab itu dia ditingkatkan ke aras yang kedua. Kita tengok orang Malaysia ni kurang makan sayur, kita turunkan sikit untuk lebihkan pengambilan makanan tersebut. Dan kurangkan nasi. Betul. Kurangkan nasi. Jadi sebenarnya inilah perbezaan. Alang-alang Wan dah cakap pasal karbohidrat. Sebenarnya kita dalam piramid makanan yang terbaru ini juga mengubah dari segi pengambilan karbohidrat tersebut. Kita galakkan pengambilan sumber karbohidrat yang kompleks. Seperti kompleks dan tinggi serat lah, seperti beras perang. Kita galakkan orang ramai makan oat, makan jagung dan sebagainya lah. Sebab apa? Kita pun kurangkan juga julat pengambilan
karbohidrat yang lebih rendah untuk piramid makanan yang terbaru ini, iaitu hanya 50 hingga 65% daripada kalori seharian, berbanding yang sebelum ini tahun 2010 kita galakkan 55 hingga 75% kalori itu datangnya daripada karbohidrat. Jadi itu pengubahan ataupun perbezaan antara piramid makanan 2020 dan 2010. Dan saya pasti perbezaan ini membawa lebih kebaikan kepada kita. Jadi kita ikutilah saranan yang telah pun dikeluarkan oleh pakar pemakanan daripada KKM. Dan kalau kita nak cakap mengenai yang sering diperkatakan mengenai pinggan sihat ataupun suku-suku separuh ni, mungkin boleh kongsikan dengan lebih. Baik. Sebenarnya suku-suku separuh ni pun kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa ikut ceramah pemakanan ataupun ceramah kesihatan daripada ahli-ahli profesional kesihatan, mereka selalu menyebut berkenaan dengan suku-suku separuh. Konsep pinggan sihat Malaysia. Hashtag suku-suku separuh. Jadi yang mana lebih baik sebenarnya? Kita nak ikut piramid ke kita nak ikut suku-suku separuh? Jadi sebenarnya suku-suku separuh dan pinggan sihat suku-suku separuh pinggan sihat Malaysia dan juga piramid makanan ini tak jauh beza. Dia sama saja. Okey, mereka ini melengkapi satu sama lain. Okey, sebab konsep pinggan sihat ini sebenarnya panduan pemakanan untuk sekali makan. Okey. Kalau piramid makanan Malaysia itu adalah panduan untuk pengambilan seharian. Seharian, ya betul. Dari piramid makanan Malaysia, kita nak letak ke dalam pinggan, kita guna suku-suku separuh. Suku-suku separuh ini bermaksud suku daripada pinggan kita letakkan makanan daripada aras yang kedua tadi, sumber karbohidrat. Okey, untuk suku yang kedua, kita letakkan sumber makanan tinggi protein. Ikan, ayam, daging, telur dan kacang. Dan setengah daripada pinggan kita, kita letakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ini sebenarnya melengkapi satu sama lain antara piramid makanan dan juga pinggan sihat Malaysia. Jadi kita nak galakkan orang Malaysia makan lebih banyak sayur. Setengah tapaknya engkah sayur. Sayur ataupun buah-buahan. Bukan engkah nasi. Buat masa sekarang kita tengok kebanyakan rakyat kita letakkan nasi banyak. Lauk di atas nasi. Tapi kan kalau kita lihat kebanyakan dia ada 2 piring. Satu piring tu sayur-sayuran, satu piring tu memang portion dia bukan suku-suku lagi. Memang satu itu nasi. Jadi sebab itulah yang kita nak ubah sikitlah. Ubah dari segi piramid makanan Malaysia, kita nak galakkan orang makan mengikut sajian yang ditentukan. Kita kena biasakan diri untuk menukar gaya hidup kita dengan mengamalkan cara pemakanan yang lebih sihat supaya kita boleh menjadi lebih sihatlah. Tak naklah kita sakit di hari tua nanti, susahkan diri sendiri, susahkan orang lain juga. Betul, tak minta. Okey. Jadi mungkin yang terakhir mungkin pesanan ataupun kesimpulan yang mungkin nak dikongsikan pada penonton kita pagi ini. Baik, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak TVS kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumatlah berkenaan dengan piramid makanan Malaysia. Sebenarnya kalau kita nak cerita pasal piramid ini memang ambil masa yang panjang. Kalau kita boleh jemput lagi lepas ni. Ya, boleh. Kita gunakan untuk kita nak ajar sikit pasal apa bentuk satu sajian. Tapi harapan saya dan saya menyerulah rakyat Malaysia untuk ambil tahu berkenaan dengan piramid makanan Malaysia ini. Anda boleh berjumpa dengan mana-mana pegawai pemakanan, pegawai dietetik di klinik-klinik berhampiran untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan piramid makanan Malaysia. Kita nak rakyat Malaysia ini sebenarnya sihat. Kita nak mereka cergas. Sebab tu salah satu faktor yang kita kena tengok adalah pemakanan. Pemakanan, ya betul. Seperti orang cakap, you are what you eat. Jadi 80% daripada berat badan kita ini dipengaruhi oleh pemakanan. Jadi saya harap rakyat Malaysia boleh mengamalkanlah pemakanan yang sihat berdasarkan piramid makanan Malaysia yang terbaru. Sini pun saya nak ambil sikit peluanglah untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kalau nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan pemakanan, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman sosial rasmi bahagian pemakanan KKM di platform Facebook, kita ada di Instagram dan juga Twitter Nutritionist KKM. Ataupun untuk maklumat pemakanan kita di Sarawak tu, senang je kita pergi ke FB Kenyalang Nutri Info. Kenyalang Nutri Info. Kenyalang Nutri Info. Kenyalang memang kita punya identiti sebagai Sarawak lah. Betul. Kenyalang Nutri Info, Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak. Okey, terima kasih. Encik Candy Manggis, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Batu Kawak atas perkongsian yang beliau kongsikan sebentar saja lagi. Penting untuk kita mengamalkan cara pemakanan yang sihat
supaya gaya hidup kita lebih sihat dan tak naklah sakit-sakit. Kalau dapat tu print ada masuk website tu tadi ataupun laman sosial print kan piramid makanan tu letak kat dapur betul tak? Kita ingat dari tahap bawah lama-lama kita boleh ikut dan amalkan. Awal-awal mungkin susah lah. Tapi lama-lama dah biasakan diri ya. Saya rasa memang senang. Dah biasa dah. Baik. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini akan kembali lagi bersama dengan saya dan juga Wan Alif. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Okey, terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia. Yang dah sarapan tu, Alhamdulillah, rezeki sarapan pagi ni. Yang kerja dari rumah pun kerja betul-betul. Dan yang menjalankan tugas sebagai cikgu PDPR kat rumah tu, harap anak murid dah biasa-biasalah. Dah tak apa kata orang, tak kekok lagi nak jalani PDPR. Dan kita bakal akan sekolah akan buka secara bersemuka pada masa akan datang. InsyaAllah. Dan semoga kita harapkan pandemik COVID-19 ini segera berakhir. John, semalam panas. Kecoh lagi mengenai landscape politik Malaysia. Betul. Apabila semalam kalau kita lihatlah ataupun kalau kita tengok berita, kita tahu ada beberapa ahli parlimen, bukan ahli parlimen je lah, pemimpin daripada parti-parti politik telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara semalam. Jadi siapa PM ke-9? Siapakah Perdana Menteri kita yang ke-9? Mungkin kita dapat tahu jawapannya hari ini. Sebab Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun telah pun mengeluarkan satu notis kepada semua ahli Dewan untuk menyatakan siapa yang mereka sokong untuk jawatan Perdana Menteri ke-9 ini. Dan mereka, ahli-ahli Parlimen, harus memberikan nama tersebut sebelum pukul 4 petang ini. Dan semalam juga memetik seperti yang dikatakan oleh wakil-wakil parti yang hadir, di mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengikut budi bicara boleh melantik seorang Perdana Menteri yang ke-9 mengikut Perkara 40/2 Perlembagaan Persekutuan. Dan Yang di-Pertuan Agong juga berhak untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti. Seperti mana yang termaktub sekali lagi dalam Perkara 43/2 dan _B. Jadi apa-apa pun kita harap sesuatu yang baiklah, John. Dengan ceritanya hari Jumaat ni, John. Itu kita tak tahu bila, tapi ia harus dilaksanakan secepat yang mungkin. Betul. Dan kita di seluruh rakyat Malaysia ni, kita doakan agar proses ini berjalan dengan lancar, tanpa ada perselisihan faham, tanpa adanya rusuhan dan sebagainya. Dan kita harap agar pengalihan kuasa ini berjalan dengan lancar. Dan disebut-sebut juga nama, John. Disebut-sebut juga nama calon-calon bakal Perdana Menteri yang ke-9. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seorang lagi nama yang disebut juga, iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Dan juga yang merupakan Menteri Kewangan pada tahun 1976, iaitu Tengku Arafizil Hamzah. Jadi siapakah yang layak jadi Perdana Menteri, sama-sama kita nantikan nanti. Dan perkembangannya pasti akan dibawakan TVS untuk anda di mana saja anda berada. Kita pun memang akan bawakan perkembangan lah Sejahtera Asia. Sejahtera, seterusnya mengenai kerajaan sementara tidak boleh juga membuat keputusan untuk beri implikasi kewangan. Ya, betul. Itu ditegaskan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Melainkan peranan tersebut perlu dilaksanakan demi kepentingan rakyat dan juga merujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Perlembagaan Persekutuan tidak boleh memperuntukkan secara khusus mengenai fungsi dan peranan kerajaan sementara. Ia dikatakan oleh Ketua Setiausaha Negara dan sidang semalam lah. Dan kita harap agar pelaksanaan benda ini memang berpandukan konvensyen dalam sistem demokrasi berparlimen di negara-negara Commonwealth termasuk Malaysia. Dan kerajaan sementara hanya berfungsi untuk mentadbir negara sehingga satu kerajaan baru akan dibentuk. Jadi kita, seperti yang saya katakan tadi, kita harap agar pembentukan kerajaan baru ini berjalan dengan lancar dan semua parti ataupun semua ahli parlimen dapat memilih
dengan betulnya lah. Betul ya. Dengan apa kata orang tu, waras dan juga yang pastinya berat tanggungjawab yang akan dipikul lebih-lebih dari zaman pandemik COVID-19 ini. Betul Tajud. Dan semalam juga kita mendapat reaksi daripada Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, yang mengibaratkan jawatan Perdana Menteri sebagai seorang bapa yang harus menjaga kepentingan semua negeri secara saksama. Dari pandangan Sarawak dan Sabah, beliau berkata juga negeri ini memiliki hak istimewa seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Dan harapannya agar hak dan kepentingan Sarawak terjaga. Sesiapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri harus sedar tentang hak keistimewaan dan memastikan hak istimewa ini tidak terhakis. Beliau berkata demikian dalam sidang media di sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak. Alhamdulillah. Dan kita harap hak kita di Sarawak ini, lepas ni siapa pun jadi Perdana Menteri, John. Betul. Bukan saya, bukan John. Tetapi siapa saja yang tercalon itu akan dapat memberi hemat yang terbaik kepada rakyat dan negara kita yang tercinta. Ya, betul. Jadi cukuplah sudah cerita politik kita, perkembangan Perdana Menteri yang ke-9 siapakah. Jadi kita doa yang baik-baik dan harap agar keputusan ini dapat dicapai sebulat suara oleh ahli-ahli parlimen. Betul. Dan dengan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri yang ke-9 sekaligus menubuhkan ataupun menubuhkan kerajaan baru di Malaysia ini. Seperti mana yang di-Pertuan Agong seperti yang maklumkan, dia mahu yang selamat dan juga yang teratur selepas ini agar semuanya dipermudahkan. Okey John, kita kembali kepada COVID Malaysia. Inilah musuh halimunan yang masih lagi kita nak melawan, masih lagi berada di sekeliling kita yang sangat membahayakan, iaitu COVID-19. Baik, semalam Malaysia mencatatkan 19,631 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan penularan COVID-19 di Malaysia kini 1,444,270 kes. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Selangor masih kekal dengan kes tertinggi harian sebanyak 5,753 kes, diikuti Sabah 2,103 kes dan Kedah 1,863 kes. Dan Sarawak mencatatkan 835 kes. Dan kalau kita lihat daripada angka kematian pula, Wan Alif mendapat pertambahan semalam 293 kematian baharu akibat jangkitan COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif yang telah pun meninggal dunia akibat COVID-19 kini 13,077 kes di Malaysia. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula. Menyentuh kepada kes kematian di seluruh Malaysia, mana di Sarawak 2 kes kematian direkodkan semalam. Itu menjadikan kumulatif peningkatan kes kematian akibat jangkitan COVID-19 ini meningkat kepada 79,136. Dan Sarawak seperti mana yang John war-warkan tadi, 835. Ada sedikit penurunan daripada semalam, tetapi ianya masih lagi tinggi. Dan menjadikan jumlah keseluruhan, iaitu jumlah kumulatif jangkitan COVID-19 di negeri Sarawak, iaitu 89,407 kes. Kuching masih lagi menjadi daerah paling tinggi, iaitu mencatatkan 464, di Samarahan 142, Serian 40, di Pusak 33 dan Bauk 22. Daripada jumlah tersebut, 137 adalah bergejala, manakala 698 tidak bergejala. Itu amat membimbangkan kita. Dan semalam juga di Sarawak, alhamdulillah, sembuh, ada peningkatan 79,136 jumlah orang. kumulatif sembuhlah. Jumlah keseluruhan yang sembuh setakat semalam. Dan semalam juga ada 4 kluster baru, 2 kluster tamat, dan ini menjadikan keseluruhan kluster yang masih aktif, iaitu 109 kluster. Besar harapan kita untuk kita tingkatkan kawalan Kediri. Mun kita sik jaga kita pun, siapa lagi nak jaga kita? Ya, ingat COVID-19 tu nyasing agak kita agak je. Jadi jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan. Duduk di rumah dan pastikan kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dan jaga negara kita, terutamanya di Sarawak ini, agar bebas COVID-19 tu.
menjelang masa akan datang. Kalau dapat tahun ni lah last lah. Betul. Tak ada tahun Betul. depan tak ada lagi lah COVID. Betul. Betul tak Jan? Amin. Kita aminkan. Yap. Jadi itu saja antara perkembangan ataupun berita yang kami nak kongsikan kepada penonton kita, dan kita akan berehat sebentar, tapi selepas ini topik yang sangat menarik mengenai keadaan kulit. Manusia. Dan kita akan bersama dengan pakar perundang dermatologi dan pakar bedah laser Borneo Medical Center, Dr. Ruth Ling, sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Kita akan bicara tentang kulit hari ini. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada anda yang setia sehingga jam ini bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya, Wan Alif dan juga Jonathan D. Yes. Okey, John. Yep. Saya dari tadi terbelik-belik tangan. Tengok Saya kulit. Macam ni kesan ni pada tak tahulah. Tapi hari ini kita beruntunglah. Betul. Ada pakar bersama kita dengan hari ini. So, hari tu kita bersama siapa tadi, John? Kita bersama dengan Dr. Ruth Ling, pakar perunding dan dermatologi dan pakar bedah laser Borneo Medical Center. Dr. Ruth, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia dan TVS. Terima kasih menjemput saya. Apa khabar? Sihat? Sihat. Sudah breakfast, John?
Sudah. Oh, sudah. Saya tanya breakfast saya tadi. Saya masih lapar ni. Okey, jadi doktor, mungkin sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan apakah penyakit kulit yang sering kali dialami oleh rakyat Malaysia ni? Okey, yang sekarang ni musim vaksin COVID ya. Okey. Ya, jadi kes-kes yang saya tengok banyak ialah reaksi kulit ya kepada vaksin COVID lah. Okey. Biasanya reaksi tu ringan je, dia sikit gatal, badan dia jadi merah sikit. Itu reaksi yang sikit lah, yang ringan. Okey. Tapi ada yang mengalami reaksi kulit yang teruk jugalah, masalah alergi yang teruk macam mata kembang dengan badan kembang lah. Jadi yang musim COVID vaksin ni kita tengok banyak reaksi pada vaksin, tapi silalah terima vaksin COVID kita ya, sebab kalau tidak sebenarnya reaksi pada kulit pada vaksin COVID itu sebenarnya ringan je lah. Okey, biasanya kebanyakannya adalah ringan. Yang kedua ya, kita selalu tengok tu ialah mask acne ya, mask ni. Yes, betul. Jerawat disebabkan pemakaian face mask. Biasanya ini ringan je juga pada tempat yang tertutup oleh face mask. Itu alahan juga ke doktor? Ya, alahan sebab face mask, surgical face mask yang kita selalu pakai ni dibentukkan dan diproses dengan bahan kimia untuk mencegah virus. Yep. Jadi kalau anda adalah jenis yang kulit sensitif, lebih baguslah pakai face mask yang berbentuk kain ya, di bawah lapisan surgical face mask. Jadi dua lapisan lah. Ya, dua Okey. lapisan, tapi lapisan yang kain itu di bawah lapisan face mask pembedahan. Ya. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan juga apakah penyebab utama seseorang menghidap penyakit kulit ni? Okey, jadi reasons for skin problem boleh dibahagikan kepada dua. Satu ialah faktor yang kita dapat ubah dan satu faktor genetik yang kita tak dapat tukarlah. Yang paling penting pada buat masa sekarang tu ialah gaya hidup yang sihat ya. Tabiat buruk seperti merokok, minum arak berlebihan, pemakanan berlebihan sehingga gendut, pendedahan berlebihan kepada matahari, semua itu akan menyebabkan masalah kulit jika dilakukan secara berlebihan. Tapi ada juga faktor genetik yang tidak dapat dielakkan seperti masalah keturunan, ichthyosis kulit, masalah keturunan seperti psoriasis, adalah sedikit faktor genetik yang tak dapat dielakkan. Jadi kita kena bahagikanlah pada faktor yang dapat ditukar dan faktor yang tak dapat dielakkan. Jadi bila berkaitan tentang masalah kulit ini John dan juga doktor, kita ambil amalan harian kita dalam norma baru sekarang, iaitu betul. penggunaan hand sanitizer tu. Ya. Dan ada hand sanitizer yang mengandungi alkohol. yang Adakah tinggi. kesan ataupun penggunaan hand sanitizer yang mengandungi alkohol tinggi atau sebagainya memberi kesan ataupun faktor penyumbang kepada penyakit kulit ini? Ya, kalau kita selalu pakai hand sanitizer dengan alkohol yang tinggi, biasanya dia merosakkan kulit dan menyebabkan kontak dermatitis ya, kulit mengubas dan merah. Amalan yang terbagus ialah kalau dapat tu kita kena cuci Terus tengok tangan tangan. sendiri. Tangan sendiri pun ada juga kering-kering mengupas. Jadi kita kena selalu cuci tangan kalau dapat daripada menggunakan sanitizer berlebihan. jadi- Cuci tangan lebih efektif ya untuk membasmi kuman daripada hand sanitizer. Cuci tangan dengan sabun atau Ya, dengan powder sabun, air. dengan air yang lembut. So, dia lagi efektif dan juga tidak merosakkan Kulit. Ya, kulit betul. sangat. Betul. Okey, jadi contohlah macam sekarang ni kebanyakan daripada kulit kita dah pun kering disebabkan oleh hand sanitizer dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan? Jadi kita boleh buatkan repair ya pada kulit dengan pakai lotion yang melembabkan kulit supaya kan kulit dapat sembuh ya pada waktu malam. Oh, maksud dia kena pakai lotion lah John. Malam-malam sebelum tidur tu pastikan guna lotion. Sebab apa? Kalau Moisturizer. kita jenis yang malas nak masuk tangan seperti doktor cakap tadi, penting je. Sebab benda ni sering diutarakan oleh Pengarah Kesihatan Malaysia juga, Tan Sri Dr. Nur Hisham Adbillah. Dia cakap sering masuk tangan. Tangan. Dia tak sebut sangat hand sanitizer Ya, sebenarnya. betul. Basuh Tapi tangan. basuh tangan saja. Dan doktor, macam sakit kulit ini ataupun penyakit yang datangnya daripada kulit ini, selalu dia ada kaitan dengan pemakanan atau lain juga? Ya, kalau pemakanan berlebihan menyebabkan berat badan berlebihan, rakyat Malaysia ni banyak yang masalah obesiti ya. Ya. Dan obesiti ni membawa kepada penyakit kencing manis. Dan kita tahu kalau gula tinggi dalam darah untuk jangka masa panjang, kulit-kulit kita akan mengalami masalah yang sama ikut dengan kencing manis. Kulit tukar jadi kering, senang infeksi, kulit kupas. So ini semua masalah disebabkan pemakanan berlebihan. Jadi rakyat Malaysia buat masa ni, kita semua work from home ya, kita lockdown kat rumah. Betul, ya. Tapi kita kena jaga makan kita dan pastikan kita masih kekal aktif ya. Ya. Fizikal aktif kena cukup, aktiviti kena cukup dan satu lagi makanan macam piramid makanan ya. Lebihkan pada sayur dan buah-buahan, kurangkan pada makanan proses dan berlemak. Dia berkait rapat sebenarnya dari cara pemakanan akan
akan terpapar di kulit kita. Ya, Macam betul. apa yang dikatakan oleh tetamu kita tadi, Ya. what you eat, You are what you are eat. what you eat. Yes, Ya, betul. Jaga makanan penting. Ya, jadi okey doktor, pada tahun lepas juga ada satu laporan akademik daripada Amerika menyatakan penyakit kulit seperti eczema, jangkitan kulit dan pruritus adalah merupakan satu yang biasa berlaku di kalangan orang dewasa. Adakah itu sama juga Biasanya di pada Malaysia? warga emas ya. Warga emas tu selalunya ada kulit kering sebab dia memerlukan penjagaan kulit yang khusus ya. Ya. Kulit mereka lebih nipis dan kering lepas berumur ya. Jadi dia kena jaga bagus-bagus kulit dia, elakkan mandi air panas terlalu banyak. Dan juga elakkan penggunaan sabun yang kuat ya. Pakaikan sabun yang lembut dan banyakkan pakai krim pelembap. Krim pelembap. Ya. Ya, betul. Sabun ambil sabun yang moisturize. Ya, yang moisturize ya. Okey, macam tadi doktor sebut mandi air panas ataupun suam, adakah itu ada efek pada kulit Ya, kita kalau mandi juga? air yang terlalu panas biasanya merosakkan kulit ya. Dan Saya menghakit. suka mandi air panas ni. Jangan mandi air panas lagi, John. Boleh air suam boleh. Tapi jangan panas okey. sangat ya. Jadi merosakkan kulit. Ya. Kalau setiap hari saya mandi air panas, air suam. Okey, itu tentang apa kita mandi air panas memang bagi kesan dengan kulit kita. Sebab bangun pagi kalau sejuk mesti nak cari air panas, tetapi sebenarnya sebaliknya ianya memberikan kesan. Tapi selepas ini kita nak tanya lagi doktor berkaitan tentang penyakit kulit, mungkin kaitan sakit kulit dengan kulat. Kulat, tak silap saya. Adakah berkait rapat ataupun sebaliknya? Sama-sama kita tanya selepas ini dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Penyakit kulit bukan benda yang main-main ya, John. Penyakit kulit ni memberikan kesan kepada kita. Dan juga struktur badan kita, tubuh kita. Okey, bersama kita hari ini seperti biasa tadi, doktor. Penyakit kulit ni sering dikaitkan dengan macam seperti panau ataupun kulat tu. Adakah dia memang dari penyakit kulit ataupun ada lain daripada penyakit kulit? Jadi penyakit kulit tu, panau tu, kulat tu sebahagian daripada penyakit kulit. Tapi kita di Malaysia, kita negara panas ya, cuaca panas. Jadi warga negara Malaysia tu lebih menghidapi penyakit kulat berbanding dengan orang luar negara daripada negara klimat yang sejuk. Biasanya masalah kulat ni datang pada tempat yang tertutup dan berpeluh. Macam di celah-celah kaki, belakang, back of the body ya. So kulat ni actually dia sejenis masalah fungus ya, jangkitan kulat. Dapat senang dirawat. Tapi memang biasalah dihadapi oleh rakyat Malaysia sebab kita berada di negara yang panas. Betul. Sama juga dengan panau tadilah. Ya, Tempat betul, yang sama je. terlindung, tempat yang jangkitan daripada Ada peluh, ada panas. peluh dah panas. Memang kita diam kat Malaysia kalau lihat kat overseas lain cerita lah. Betul tak je? Jadi mungkin cara untuk mencegah ataupun mengelakkan kita dapat kulat ataupun dekat kulit kita ni. Jadi kita kena jaga berat badan kita kalau kita tak nak kena masalah kulat ya, sebab berat badan yang berlebihan dengan penyakit kencing manis ialah satu punca ya. Kita senang dapat penyakit kulat. Yang kedua tu kebersihan badan perlu dijaga. Pastikan tuala kita kerap ditukar setiap kali kita pakai dan mandi kira-kira 1 sampai 2 kali sehari. Okey, faham. Okey. Jadi kebersihan diri lah. Ya, kebersihan diri dan kesihatan diri. Okey. Dan kita tahu mengenai vitiligo atau sopak, ia merupakan sejenis penyakit kulit yang dihidapi oleh 0.5 hingga 2% penduduk di dunia. Jadi ia merupakan masalah pigmentasi kulit di mana itulah ada tompok-tompok hitam dekat kulit dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan berapakah peratus kekerapan penyakit vitiligo ini di Sarawak dan apa antara puncanya? Jadi vitiligo ni sebenarnya ialah hypopigmentation ataupun depigmentation, ialah kehilangan warna kulit.
Around 0.5% of Sarawakians adalah menghadapi vitiligo. Okay. Dia biasanya berkaitan dengan penyakit autoimun yang lain macam kencing manis, thyroid, pernicious anemia dan Addison. Rawatan kita bahagikan pada rawatan umum. Bila pesakit datang berjumpa dengan vitiligo, pertama sekali kita buat pemeriksaan darah dulu. Pastikan pesakit tidak ada masalah penyakit autoimun yang lain macam masalah thyroid ataupun anemia. Lepas tu rawatan diberi kepada tempat yang ada vitiligo, kita pakai krim untuk datang balik warna dia, fototerapi ataupun ubat makan. Memang ada rawatan, dia tidak susah dirawat, tapi perlulah kena pasti punca dia. Ya? Kena pasti punca baru dapat kita bagi perawatan yang betul. Produk yang Boleh betul. attack lah mana tempat puncanya. Jadi kita rawat tempat puncanya. Jangan kita pandai-pandai nak ambil ni sering berlaku. Bila ada penyakit kulit dan sebagainya tanpa mendapat nasihat daripada pakar ataupun doktor, terus pergi ke farmasi untuk dapatkan krim dan sebagainya. Adakah ia relevan ataupun sepatutnya perlu jumpa doktor juga? Sebenarnya masalah kulit ni memang biasa ya. It forms about 60% of the outpatient consultation. You can try a cream from a pharmacy. You boleh cuba rawatan sendiri dulu. But if it persists atau dijala lebih teruk, then please see a doctor. I know masalah masa sekarang ni everyone is scared to come to hospital. And then our community pharmacies actually provide the first line of care. Patient lebih senang berjumpa dengan pharmacist daripada masuk hospital. But it's okay, you can try cream first dari luaran. But do come and seek medical attention kalau dia tidak bagus atau menjadi teruk. Menjadi teruk baru kita buat rujukan kepada pakar ataupun doktor ataupun pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Itu yang tertuliskan selalu dekat tulisan. Tapi bila kita lihat John, macam John selalu pergi spa kan? Macam ni rawatan laser ni. Rawatan laser ni adakah dia saya tak buat rawatan laser. Tak ada. Facial sahaja. Saja tanya dengan John. Okey. Botox ataupun rawatan laser ni ada tak kesan sampingan terhadap kulit kita, doktor? Actually laser ni I want to say something lah. Laser treatment ni actually should only be performed by a very trained medical personnel because laser ni very powerful tool. It's a very powerful tool to cure. But it's also, if used in the wrong hands, can harm the patient very well, a lot. Jadi, laser equipment macam aeroplane. Have to be manufactured to the strictest standard and service regularly. So, laser itu have to be good quality. Actually, I pakai laser tiap-tiap hari. I run a laser suite. Kita ada around 10 lasers dekat laser suite kita orang. I use it for skin cancer operation. Menghentikan pendarahan, membunuh bakteria pada jerawat, menyembuhkan parut, merawat masalah pigmentasi, pembuangan tattoo, pembuangan tanda lahir dan rambut, menyembuhkan kulit yang kusam. Actually, the laser application is so much. And it is a very powerful tool, macam aeroplane. Tapi yang pemandu dan pengguna laser tu kena berwaspada, very careful. And pastikan device, the medical laser device, service regularly supaya dia perform optimum. Itulah mengenai rawatan laser ini. Okey, dan Dr. Ruth, secara ringkas, mungkin secara ringkas mungkin ada pesanan yang mungkin nak dikongsikan kepada penonton kita mengenai penjagaan kulit secara umum. Okay, so the principles of skin health is quite standard. Your skin reflect your inner health. So the healthy lifestyle is very important. Kalau kita nak maintain kulit yang bagus, you cannot eat rubbish and have good skin. You cannot live a bad lifestyle and expect to have beautiful skin. So overall, we have to keep healthy. There are usually 5 advice I give to patient. You need to drink enough water, eat enough fruit and vegetable. Please sleep early at 10 o'clock. Please exercise. And also, please avoid junk food and processed food. You are what you Semua eat. mengenai gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, sebab itu sangat-sangat penting. Sekali lagi terima kasih Dr. Ruth Ling, pakar perundang dermatologi dan pakar bedah laser Borneo Medical Center. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih. Dan selepas ini kita ada lagu Malaysia Prihatin sepenuh sambutan Hari Kebangsaan kita, bulan kebangsaan kita, bulan Ogos. Jadi sebelum tu ada pantun, ikan di air terlihat-lihat, ikan bernama si ikan laga. Amalkan gaya hidup yang sihat, makan dan minum hendaklah dijaga. Sempat lah pantun. Okey, dan saya Wan Alif dan juga saya Jonathan Ding. Sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Saksikan video ini. Malaysia Prihatin.
mana bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya